أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sidang hadirin muslimin muslimat tetamu Allah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan bersama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Moga-moga beradanya kita dalam majlis ilmu dikurniakan Allah Subhanahu wa taala keberkatan, keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala, amin ya rabbal alamin. Sidang hadirin muslimin muslimat tetamu Allah sekalian, kita sedia maklum kita sekarang ini berada dalam bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita berada pada penghujung Rabiul Awal, ada beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian. Apa yang berlaku sepanjang bulan Rabiul Awal, kita lihat boleh dikatakan hampir keseluruhan masyarakat Islam memperingati bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kita perkara-perkara yang sangat penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kita sunnah-sunnah yang sangat penting, yang perlu kita hayati, yang perlu kita amalkan, yang perlu kita jadikan ianya sebagai amalan dalam kehidupan seharian kita. Berkaitan dengan perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita ingati, yang perlu kita ambil pengajaran, yang perlu kita lihat ianya sebagai satu kepentingan kepada kita sebagai seorang Islam, bukan hanya dilihat pada bulan-bulan tertentu, pada keadaan-keadaan tertentu, pada bulan-bulan tertentu. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kita berkaitan dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita hayati, yang perlu kita amalkan sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang hayat kehidupan kita. Apa yang saya nak petik berkaitan dengan perjuangan, berkaitan dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam adalah berkaitan dengan perbualan ataupun berkaitan dengan percakapan. Baginda sallallahu alaihi wasallam digambarkan bila mana ditanya oleh para sahabat kepada isteri-isteri baginda, terutama sekali isteri baginda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ditanya berkaitan dengan akhlak Nabi, ditanya berkaitan dengan bagaimana keadaan nak digambarkan baginda sallallahu alaihi wasallam dari sudut akhlaknya, dari sudut perangainya, dari sudut apa yang disebutkan berkaitan dengan sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menyebutkan kana khuluquhul Quran. Nak menggambarkan bahawasanya akhlak yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ianya menjadi sunnah bagi kita, digambarkan berkaitan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah keseluruhan apa yang terkandung dalam Al-Quran itu adalah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana kita menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak lain tidak bukan adalah dengan tujuan apa?
untuk mengingatkan kembali, menyuburkan kembali, menjadikan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai salah satu daripada acara, salah satu daripada program, salah satu daripada cara untuk kita menyuburkan kembali berkaitan dengan kecintaan dan kasih sayang kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat berjasa dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang mukminah. Biar kita sedar bahawasanya besarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut jasanya, pengorbanannya kepada kita, yang mana Islam yang ada di tangan kita, yang Islam ada di hati kita, yang Islam yang ada bersama dengan kita, tidak lain tidak bukan dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, disebarkan kepada seluruh dunia. Tidak terkecuali kita yang berada di Melaka ini. Moga-moga apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ada dalam hati kita, ada dalam ingatan kita, ada dalam perbuatan kita setiap yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Berbalik kepada apa yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha berkaitan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Saya nak ambil satu juzuk, satu bahagian berkaitan dengan percakapan, berkaitan dengan perbualan, berkaitan dengan dialog yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yang mana ianya menjadi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ianya menjadi cermin kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam berkata-kata. Kita sedia maklum, disebutkan kita ini sekarang ni berada dalam suasana politik yang semakin, orang kata apa, dah mula nak kalut dengan pilihan raya. Saya nak ambil satu juzuk sahaja berkaitan dengan percakapan, berkaitan dengan perbualan. Bukan nak cerita pasal politik, tapi kita nak ambil satu juzuk sahaja daripada perkataan, daripada perbualan. Kalau tak politik sekalipun, dalam percakapan seharian kita juga melibatkan perkataan, perbualan, tutur kata yang keluar daripada mulut kita. Sebab kita masih lagi hangat dengan sambutan Maulidur Rasul, masih lagi hangat dengan nak menunjukkan tentang kecintaan Nabi, kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kesukaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan nak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripadanya yang kita nak ambil pada pagi ini tentang percakapan. Tak nak ambil banyak, kita nak ambil percakapan saja. Kita sedia maklum bahawasanya kita setiap hari bercakap. Saya ingat pernah saya sebut dulu satu kajian berkaitan dengan percakapan manusia ini di antara lelaki dengan perempuan. Lelaki ini kurang cakap berbanding dengan perempuan. Saya ingat, saya dah sebut dulu. Setiap perkataan, setiap kalimah yang keluar daripada mulut kita tidak lain, tidak bukan, ianya akan dicatat oleh malaikat. Allah dah sebut, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap daripada perkataan yang terbit daripada mulut kita, semuanya tidak akan terlepas daripada catatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kita ini, manusia ini, di dunia confirmlah kita akan bercakap, kita akan berbual. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkaitan dengan nanti di akhirat kelak, ahli syurga dan juga ahli neraka ini akan saling bercakap di antara satu sama lain. Macam mana cara, macam mana keadaan, macam mana suasananya, wallahu ta'ala a'lam. Tapi percakapan di antara ahli syurga dan ahli neraka itu Allah sebut dengan jelas dalam surah Al-A'raf ayat 44.
Apa yang Allah sebut sebelum kita masuk berkaitan dengan perkataan, sebelum kita masuk tentang perbualan, sebelum kita masuk tentang dialog, tengok terlebih dahulu apa yang disebutkan oleh ahli syurga dan juga apa yang disebutkan oleh ahli neraka. Ayat 44 surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabul jannati ashaban nari. Dan apabila ahli-ahli syurga itu berada di tempat masing-masing, maknanya dah berada ahli syurga dalam syurga, ahli neraka dah ada dalam neraka. Wa nada ashabul jannati, berserulah, memanggillah ahli-ahli syurga ini ashaban nari, akan ahli-ahli neraka. Maknanya ahli syurga panggil kepada ahli neraka. Panggil di sini maksudnya apa? Bercakap dengan ahli neraka. Apa katanya? An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Ahli syurga dalam syurga ini cakap dengan ahli neraka, an qad wajadna, sesungguhnya kami, wajadna, dapati, ma wa'adana rabbuna, apa yang telah dijanjikan kepada kami oleh Tuhan kami, haqqa, semuanya betul. Ahli syurga bagi tahu kepada ahli neraka, sesungguhnya apa sahaja yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita dalam Al-Quranul Karim, dan apa yang dijanjikan oleh Allah, wa'adana, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, haqqa, semuanya benar. Apa yang dikatakan kebenaran yang disebutkan oleh ahli syurga kepada ahli neraka tentang kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan, ahli syurga menyatakan semuanya benar belaka. Apa yang benarnya? Segala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan kebaikan, segala-galanya benar, segala-galanya diberikan berdasarkan kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah janjikan dalam syurga, kalau kita sebut dalam Al-Quran, baca dalam Al-Quran, adanya sungai, adanya berkaitan dengan segala-galanya yang diberikan kepada ahli syurga pada hari berkenaan. Ahli syurga menyebutkan semuanya itu ma wa'adana rabbuna haqqa. Pada ketika itu ahli syurga akan menerima nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ada dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yang sering kali kita baca, yang sering kali kita dengar tafsirannya, yang sering kali kita diasah untuk melakukan kebaikan. Ahli syurga akan nyatakan segala-galanya benar. Kemudian disebutkan lagi, ditanya lagi kepada ahli syurga, pertanyaan pula kepada ahli syurga. Ahli syurga bagi tahu kepada ahli neraka, kami dapat apa yang Allah janjikan kepada kami. Maka ahli syurga bertanya lagi kepada ahli neraka, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Ahli syurga tanya kepada ahli neraka, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Adakah kamu dapati, kamu semua dapati, ma wa'ada rabbukum, apa yang dijanjikan oleh Tuhan kamu itu haqqan, benar-benar kamu dapat. Tadi dalam syurga menyebutkan tentang nikmat syurga, dalam neraka menceritakan tentang azab neraka.
Maka mereka menjawab apa? Qalu na'am. Ya, kami dapat apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya betul, haqqa, benar, ada seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi yang disebutkan? Bila mana para malaikat, bila mana ahli syurga bertanya kepada ahli neraka, adakah kamu dapati apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu, kamu dapat pada hari ini? Mereka mengatakan qalu na'am. Ya, kami dapat apa yang dijanjikan oleh Allah. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan neraka, segala-gala yang disebutkan, siksaan yang ada dalam neraka yang disebutkan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wujud, dan kami dapati ianya haqqa, benar. Pada keadaan suasana yang sebegini rupa, kalau kita lihat berkaitan dengan ahli syurga, kita melihat berkaitan dengan ahli syurga dan ahli neraka ini, kedua-duanya telah menyatakan bahawasanya apa yang dijanjikan oleh Allah dalam syurga, ya benar. Apa yang dijanjikan oleh Allah dalam neraka, ya benar. Fa'adzana mu'adzinun bainahum. Pada ketika itu, para malaikat menyeru kepada ahli syurga dan juga ahli neraka ini. Disebutkan apa? Anna la'natullahi 'alal zalimin. Bahawa laknat Allah Subhanahu wa taala tertimpa ke atas orang-orang yang zalim. Daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala ceritakan, nyatakan, jelaskan kepada kita ayat ini dengan cukup jelas. Pengajaran yang perlu kita ambil berkaitan dengan ayat 44 surah Al-A'raf ini nak menyebutkan bahawasanya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan didapati pada hari akhirat kelak, dan apa yang saya nak sebutkan pada pagi ini adalah berkaitan dengan percakapan ataupun perbualan yang sifatnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yang boleh kita jadikan sebagai panduan ketika mana kita nak melafazkan, kita nak bercakap, kita nak berbual, kita nak berkomunikasi, kita nak mengarang, kita nak menulis, kita nak apa sahaja sekalipun yang ianya bersifat percakapan. Percakapan kita boleh nyatakan ianya dalam konteks komunikasi. Kalau kita bercakap dengan lisan, mungkin kita bercakap dengan tulisan, mungkin kita bercakap dengan video, mungkin kita bercakap dengan apa-apa media yang ada. Semuanya itu percakapan. Sama ada ianya percakapan secara zahir ataupun percakapan yang dizahirkan dalam bentuk media. Jangan kita ingat hanya bercakap itu hanya daripada lafaz saja, tidak. Yang dikatakan bercakap ini sebagai contohnya iklan. Iklan pun bercakap juga. Cumanya percakapannya percakapan bersifat bisu. Macam kita lihat iklan di jalan-jalan kan, iklan. Ya, tak kiralah kalau kata highway kita, sepanjang jalan highway macam-macam iklan ada. Tak ada bercakap pun, dia tengok, kita tengok gambar saja. Tengok gambar, tengok ada teks sikit, kita faham itu iklan. Iklan itu pun salah satu daripada komunikasi. Sama juga dengan surat khabar yang kita baca, ianya juga komunikasi. Ianya adalah percakapan, ianya adalah berkaitan dengan perbualan. Apakah perbualan? Apakah percakapan
yang disebutkan oleh Allah, yang ianya dinyatakan dalam Al-Quran, dan ianya menjadi akhlak bagi baginda sallallahu alaihi wasallam, yang kita ingat, yang kita seru, yang kita nyatakan tentang kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ikutlah bagaimana cara baginda sallallahu alaihi wasallam berkata-kata seperti mana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nampak kan kat situ? Kita sambut Maulidur Rasul, kita faham tentang sejarah Nabi, kita lagukan, kita nasyidkan apa ni, Barzanji dan sebagainya, yang semuanya itu nak menggambarkan, nak menunjukkan kepada kita, nak menyuburkan kepada kita tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menjadikan Maulidur Rasul itu hanya sekadar aktiviti bulanan, aktiviti tahunan sahaja. Hari ini 25, 26 Rabiul Awal, habis saja Rabiul Awal, tutup, habis ke semua. Kita jumpa tahun depan pula. Rabi apa ni? Maulidur Rasul. Adakah hanya sekadar dalam sebulan itu sahaja kita sibuk dengan Maulidur Rasul, kita sibuk dengan sunnah Nabi, habis daripada bulan Rabiul Awal masuk Rabiul Akhir, kita pun dah sibuk dengan pilihan raya. Maulidur Rasul ke mana, apa ke mana? Maaf cakap. Jangan kita biarkan bulan Rabiul Awal yang kita sambut itu, Maulidur Rasul yang kita sambut itu, dikotori dengan perbuatan-perbuatan selepas daripada bulan Rabiul Awal, dengan tidak menjaga perkataan, tidak menjaga perbualan kita, tidak menjaga pertuturan kita. Apakah perbualan, percakapan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Disebutkan lebih kurang 20 tata cara percakapan yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, yang hendaknya menjadi amalan, menjadi adab setiap daripada orang yang mengaku baginda sallallahu alaihi wasallam itu sebagai ikutan, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai kekasih, seperti mana sambutan yang dibuat dalam bulan Rabiul Awal. Dalam bulan ini menandakan ingatnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan ingatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dalam Rabiul Awal sahaja, bahkan setiap masa, seperti mana kita baca dalam tasyahud kita berkaitan dengan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekadar bulan tertentu sahaja. Ingatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tiru tentang sifat-sifat berkaitan dengan adab-adab yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, agar ianya sentiasa subur dalam kehidupan kita. Yang pertama, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berkaitan dengan perkataan, berkaitan dengan perbualan. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 3. Perkataan ataupun perbualan ataupun perbuatan yang Allah sebut dalam ayat 3 surah Al-Mu'minun. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang mukmin itu sifatnya apa mereka? Mereka itu menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Maknanya dalam perbualan kita, dalam percakapan harian kita, dalam komunikasi kita, jauhkan daripada perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat, yang ianya tidak ada faedah, yang ianya menyebabkan kita terjebak dalam dosa dan seterusnya akan mendapat azab daripada Allah. Perkataan sia-sia. Maknanya perkataan yang dilontarkan, perkataan yang dikeluarkan itu perkataan yang tidak ada manfaat.
Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda sallallahu alaihi wasallam dah menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Kata Nabi, sesiapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, falyaqul khairan, bercakap benar, bercakap baik. Aw liyasmut, ataupun kata Nabi, tak ada perkataan baik nak bercakap. Yasmut, kata Nabi, ataupun yaskut, diam. Itu yang pertama, yang perlu dijadikan sebagai garis panduan dalam kita bercakap. Bila mana kita bercakap, biarlah perkataan yang terbit di mulut kita, kalimah yang keluar di mulut kita, kalimah yang memberikan manfaat bagi orang yang mendengar. Jadi bila kita nak bercakap sesuatu yang boleh memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan faedah kepada orang lain, memberikan sesuatu yang positif kepada orang lain, orang yang nak bercakap itu kena ada sedikit sebanyak persediaan, kena ada sedikit sebanyak isi yang nak disampaikan. Maka sudah pastilah percakapan kita itu, kita akan tapis dulu. Ini penting tak nak bercakap? Ini patut tak bercakap? Ini kena tak bercakap? Ini. Maknanya persoalan itu akan diasok dalam kepala kita, dalam minda kita, sebelum kita bercakap. Aku nak bercakap ni ada faedah ke tidak? Itu yang pertama. Itu yang pertama. Satu saja kita sebut. Yang pertama, tentang perkataan yang kita bercakap, biarlah ianya ada isi, senang ceritanya. Cikgu sekolah senang ya. Karangan kan, kadang-kadang karangan, berjela-jela karangan, tak ada isi, tak ada markah. Ataupun karangan, tajuknya kemerdekaan, dia cerita hari raya, habis. Tak ada makna. Kosong, markah kosong. Cikgu bangkah saja bawah. Tulis sikit saja, lari tajuk, selesai. Maknanya biarlah perkataan yang kita cakap, perkataan yang kita lontarkan, percakapan yang kita jadikan ianya dalam perbualan kita itu, biarlah perkataan yang memberikan manfaat, memberikan faedah kepada kita yang bercakap dan orang yang mendengar. Itu perkara pertama yang perlu kita ingat dalam kita nak bercakap, dalam kita nak menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Tidak kira sama ada komunikasi dari sudut percakapan, ataupun komunikasi dari sudut penulisan, ataupun komunikasi dari sudut apa sahaja yang orang lain boleh dapatkan maklumat daripada apa yang kita nak sampaikan. Bila sebut tentang maklumat yang berfaedah, maka sudah pastilah dia akan menolak, akan buang segala-gala yang benda-benda yang tidak berfaedah. Banyak dalam kehidupan kita ini, perkara-perkara yang tidak berfaedah, yang tidak penting untuk kita berikan perhatian. Kadang-kadang kita memberikan perhatian lebih kepada yang tidak berfaedah. Sebaliknya perkara yang berfaedah, kita biarkan ianya berlalu begitu sahaja. Berlalu begitu sahaja. Itu yang pertama. Elakkan daripada berkata ataupun bercakap sesuatu yang ianya kosong semata-mata, tidak ada faedah. Yang pertama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Surah Al-Ahzab ayat 70, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Sebelum bercakap, Allah sebutkan dulu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah.
Wa qulu qawlan sadida, dan bercakaplah kamu dengan perkataan, dengan perbualan sadida, yang tepat lagi benar. Allah dahulukan, Allah panggil orang-orang mukmin, orang-orang beriman ini, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu akan Allah. Takwalah kamu akan Allah. Maknanya apa? Allah nak panggil orang-orang beriman ini, sebelum kamu bercakap, sebelum kamu tulis, sebelum kamu buat apa-apa, diingatkan terlebih dahulu, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi makna sebelum kita buat apa-apa, Allah ingat siap-siap dah, wahai orang-orang beriman, takutlah kamu akan Allah sebelum kamu buat apa-apa. Sebelum kamu melakukan sesuatu perkara, wahai orang beriman, Allah pesan apa? Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Allah panggil orang beriman ini, jaga tingkah laku kamu sebelum kamu melakukan apa-apa perbuatan. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Bila kamu dah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan sadida, dan bercakaplah kamu, berkatalah kamu, lafazkanlah kalimah-kalimah kamu, komunikasi kamu itu qawlan sadida, perkataan yang tepat, perkataan yang benar dalam segala apa yang hendak kamu sampaikan. Maka dalam komunikasi kita, dalam perbualan kita, dalam apa sahaja media yang ada, biarlah maklumat, biarlah perkara yang disampaikan itu, biarlah ianya adalah sesuatu yang benar lagi tepat. Jangan kita biarkan mata kita, jangan biarkan jari kita, jangan biarkan telefon kita ini menjadi ejen penyebar kepada perkara-perkara yang tidak tepat, perkara-perkara yang tidak betul, ataupun menjadi ejen kepada penyebar fitnah yang tersebar dalam media masa, media sosial, media elektronik. Tambah-tambah musim yang saya sebutkan tadi tentang pilihan raya ini sebagai contoh. Maknanya apa? Kita kena jaga. Tak kira suasana bila sekalipun, biarlah maklumat yang sampai kepada kita, biarlah maklumat yang masuk dalam telefon kita, biarlah maklumat yang penuh dalam telefon, dalam WhatsApp, dalam apa sahaja media yang ada itu, biarlah media tersebut, maklumat yang benar. Jangan sekali-kali kita menjadi ejen penyebar kepada maklumat yang tidak benar, menjadi ejen kepada perkara yang tidak sahih. Kita menjadi salah satu daripada ejen-ejennya. Tak pasti. Apa dalam iklan apa tu? Yang laman web apa tu? Tak pasti jangan kongsi. Itu maklumat dia. Tepat itu. Tak pasti jangan kongsi. Tapi kita, masalah kita sekarang ini, jari kita ni baca belum lagi, forward dah sampai dah. Tak habis baca lagi pun. Tak habis baca lagi. Bila saya pernah sebutkan tentang apa? Kita sebut, kita doakan untuk orang yang meninggal dunia kan. Forward aja Al-Fatihah, Allahumma filahu, Allahumma filahu. Kita forward aja. Betul ke tidak kita baca berkaitan dengan doa, kita dengar sahabat kita meninggal, ataupun dalam grup kita ada yang meninggal, maka adalah berkaitan dengan apa ni, gambar-gambar, berkaitan dengan apa sahaja yang kita nak typekan di situ, bukan type pun, nak forwardkan di situ. Sama ada Fatihahnya ataupun doa kematian Allahumma filahunya dan sebagainya, kita baca ataupun tidak, ataupun hanya sekadar kita forwardkan sahaja. Mana nak datang doanya? Mana nak datangnya doa kita kepada sahabat kita yang telah meninggal dunia? Al-Fatihah,
Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mana yang kita nak sedekahkan Fatihah kepada sahabat kita daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin? Mana Fatihahnya? Adakah hanya sekadar kita tekan forward? Ini yang dikatakan kadang-kadang media yang ada pada kita kadang-kadang. Media yang menjadikan kita ini terlalu mengambil mudah tentang sesuatu perkara, menjadikan kita ini dah jadi malas. Tambah-tambah telefon sekarang ni cukup canggih. Sekarang telefon sekarang kan. Mana ada lagi sekarang ni telefon yang pakai boleh WhatsApp, boleh SMS dengan SMS dengan telefon. Sekarang ni semua ada dah. Mungkin tuan-tuan 10 tahun, 20 tahun yang lalu pernah pakai telefon kan. Telefon tu boleh apa? Boleh telefon dengan SMS saja. Type, berjela-jela type. Lepas tu dia keluar dah tak boleh type. Sebab apa? Dah lebih kotak. Type dah tak boleh masuk dah. Mungkin dia tulis kat situ ada 60 aksara, 60 huruf kita type, dah habis. Terhad sikit. Mungkin pada ketika itu moga-moga dosa kita tak sebanyak sekarang. Moga-moga dosa kita waktu kita guna telefon yang dulu tu, tak kiralah apa telefon yang kita pakai, yang tidak ada seperti mana yang ada sekarang ini, kita nak forward ke, kita nak apa ke, semua kita kena usaha sendiri. Nak type ke apa, segala-galanya kena type sendiri. Assalamualaikum ke apa ke, kalau panjang sikit dah, dia block, dia sekat. Kena masuk page yang kedua, ataupun sambungan SMS yang kedua. Sekarang ni semua dah tak pakai SMS dah sekarang ni. Tak ada dah SMS. Mesej yang ada kadang-kadang reminder bank, reminder air, reminder TMB sampai dekat kita. Apa yang kita buat sekarang ni, komunikasi yang kita buat melalui jari-jari kita, melalui mata-mata kita, mulut kita dah diam. Komunikasi kita dah diambil alih oleh jari kita, oleh mata kita, oleh telinga kita, yang sepatutnya komunikasi tersebut yang berkesan melalui mulut ini, mulut dah diam, jari saja bergerak. Ini yang perlu kita ingatkan. Bila mana kita bercakap, bila mana kita berkomunikasi, biarlah perkataan yang keluar daripada mulut kita itu seperti mana kata Allah, qaulan sadida, perkataan yang tepat, perkataan yang benar dalam segala perkara, apa sahaja yang kita tuturkan daripada perkataan berkenaan. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Taha. Perkataan Allah dalam surah Taha yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada Nabi Musa alaihi salam dan saudaranya Nabi Harun alaihi salam. Ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka pergi bertemu dengan Fir'aun. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Taha ayat 44. Faqula, maka hendaklah kamu berkata, maka hendaklah kamu berdua berkata, faqula lahu, baginya Fir'aun. Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam dan juga Nabi Harun alaihi salam, faqula lahu, berkatalah oleh kamu kedua-duanya, Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam, lahu, baginya Fir'aun itu, qaulan layyinan, dengan kata-kata yang lemah lembut. Maksud kata-kata yang lemah lembut ini, biarlah komunikasi yang dicakapkan itu adalah komunikasi yang berkesan, komunikasi yang sesuai dengan keadaan Fir'aun yang disebutkan itu,
Dengan tujuan apa kata Allah? La'allahu yatadzakkaru. Semoga ianya beringat. Semoga dengan perkataan lembut yang kamu ucapkan, perkataan lunak yang kamu sebutkan itu, sekurang-kurangnya yatadzakkaru, memberikan ingatan kepada Fir'aun tersebut. Dan juga dengan perkataan lemah lembut kamu itu juga kata Allah, au yakhsha, ataupun Fir'aun itu akan timbul ketakutan disebabkan kezaliman yang telah dia lakukan. Maka sudah pasti dalam nak menyampaikan sesuatu kebenaran, bukan dengan nada yang kasar, bukan nada yang bengis, bukan nada yang menyebabkan seseorang itu sama ada dia mungkin boleh teringat balik ataupun timbul ketakutan disebabkan oleh salahnya komunikasi. Seseorang itu yang sepatutnya ditarik, sepatutnya dijadikan ianya dibawa ke jalan yang benar disebabkan salah kata-kata, salah komunikasi, salah cara menyampaikan, menyebabkan ianya tidak nak beringat, tidak menimbulkan ketakutan baginya. Sebab itu dalam suasana berkaitan dengan dakwah sedikit sebanyak kita kena terapkan berkaitan dengan bila nak bercakap itu, bercakaplah dengan gaya bahasa, dengan sesuatu yang boleh memberikan kelunakan bagi orang yang mendengar, keseronokan bagi orang yang mendengar, menimbulkan sesuatu yang boleh memberikan ingatan kepada orang yang mendengar, ataupun boleh menimbulkan ketakutan bagi orang yang mendengar. Maka ada 3 perkara yang kita sebutkan pada pagi ini. 20, saya senaraikan 20 ni. Kalau 20, rasa-rasanya pukul 9 kita mampu lah. Saya sebut 3 cukup. 3 aja. Maknanya 3 yang saya sebut ini, pertamanya saya ulang balik. Yang pertama tadi saya katakan, percakapan kita itu biarlah percakapan yang ianya ada manfaat, ada faedah. Yang keduanya, percakapan yang kita nak cakap itu biarlah ianya benar dan tepat. Yang ketiganya, percakapan yang kita cakap itu biarlah ianya bersopan, biarlah ianya lemah lembut, biarlah ianya bila mana kita mengucapkan kalimah tersebut, kalimah yang boleh memberikan ketenangan, boleh memberikan sesuatu ingatan dan juga peringatan kepada orang yang mendengar. Sebagai kesimpulan untuk sama-sama kita pada pagi ini, perkataan yang kita terbitkan daripada mulut kita sudah pasti ianya akan bermula daripada hati kita. Sebelum kita bercakap, dia akan melalui hati kita. Pada masa yang sama juga otak kita akan berfikir, apa benar nak cakap ni? Hati pun tafsir, segala-gala organ dalaman kita semua menafsirkan. Last kali yang akan menuturkan adalah mulut kita, dua bibir mulut kita dengan lidah kita menuturkan sesuatu yang telah dihadamkan, yang telah dimesyuaratkan oleh hati dan juga kepala otak kita. Keputusannya keluar kat mana? Dekat mulut kita. Keputusannya keluar di suara kita. Setelah kita menggunakan hati kita, setelah kita menggunakan otak yang Allah berikan, akal yang Allah berikan kepada kita, dah bermesyuarat dah dua ahli mesyuarat ini, otak dan juga hati kita, maka keputusannya dizahirkan daripada bibir mulut kita, yang ianya akan menjadi penentu sama ada dosa yang kita bercakap ataupun pahala yang kita bercakap. Bukan terus kita bercakap begitu sahaja tanpa ada ingatan di kepala kita, tanpa ada lintasan pada hati kita, yang pastinya sebelum kita bercakap ianya akan melalui organ yang penting, iaitu berkaitan dengan otak yang ada pada kita dan juga hati yang ada pada kita sebelum kita melafazkan kalimah tersebut, yang mana kalimah tersebut akan dicatat oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala
yang sifatnya raqibun atid, yang sentiasa bersama-sama dengan kita. Di mana sahaja kita berada, dia akan catat segala-gala yang kita ucapkan. Moga-moga apa yang saya sebutkan pada pagi ini sedikit sebanyak nak memberikan ingatan kepada saya yang bercakap. Ustaz ni kuliah sana sini, bercakap macam-macam, buat ke tidak? Kita yang mendengar sama-sama akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang kita cakap, di atas apa yang kita dengar. Biarlah perkataan yang kita ucapkan, biarlah pendengaran apa yang masuk dalam telinga kita, biarlah ianya bertepatan dengan 3 sifat yang disebutkan tadi. Sekiranya tidak ada 3 ini, di antara 3 ini, maka lebih baik ikut apa yang Nabi sebut, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan, bercakap baik, au liyasmut, ataupun diam. Bila orang diam, tak ada berlakunya berkaitan dengan apa-apa pendengaran. Kalau benda itu tidak berfaedah untuk kita dengar, benda itu tidak tepat, tidak benar untuk kita dengar, benda tersebut ianya sia-sia, maka kita jauhkan telinga kita daripada mendengar sesuatu yang tidak memberikan faedah, perkara yang sia-sia, perkara yang tidak benar, perkara yang tidak elok. Jauhkan telinga kita daripada mendengar perkara-perkara yang tidak memberikan faedah, takut-takut ianya mendatangkan dosa terhadap pendengaran yang berlaku di telinga kita. Moga-moga sedikit sebanyak ada manfaat untuk kita bersama. Ambil ingatan, ambil pengajaran. Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam masih lagi ada. Kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekadar kita mengalunkan nasyid dan sebagainya, bahkan ianya berkehendakkan kepada amalan yang berterusan. Ianya berkehendakkan kepada perbuatan kita dengan tujuan untuk menghidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam adalah beradab ketika mana melontarkan perkataan, beradab ketika mana berkomunikasi. Sekadar itu sahaja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna innaka antas samiul 'alim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.